Assalamualaikum, salam sejahtera ya. So, kita jumpa kembali. Okey, pada hari ini kita ingin bincang tentang satu perkara. Adakah bidang bisnes online dropshipping ini mencabar? Sebenarnya jika kita ingin lihat dari segi nilai dropshipper itu sendiri untuk saya dropshipper itu adalah satu perniagaan yang amat mencabar berbanding dengan bisnes online yang lain seperti kita seorang founder atau kita bisnes sebagai affiliate di mana dropshipping ini saya mendapati untuk seorang pemula perniagaan yang baru kita mula start berniaga kan, kita harus bermula dengan dropshipping. Maksud saya memula dengan cara yang susah, sebab dropshipping ini adalah satu perniagaan yang amat mencabar sekali Mungkin ramai akan pertikaikan pendapat saya dropshipping tidak mencabar kerana produk disediakan. Dan juga jika beliau berlaku automatic system maka berlaku. Ya, betul. Itu semua sistem pembayaran, sistem penghantaran secara otomatis jika menggunakan save value atau content yang pernah saya tunjukkan dahulu. Itu adalah sistem jualan atau sistem otomatis untuk penghantaran Tetapi bagaimana untuk kita nak menjual, itu adalah cabaran yang paling hebat jika anda sebagai seorang dropshipper. Saya respect jika anda seorang dropshipper dan anda telah mendapat jualan yang tinggi. Saya respect anda. Kenapa saya kata begitu? Ada banyak sebab. Yang pertama, jika anda seorang dropshipping, bukan anda seorang saja yang menjual produk yang sama dengan dropshipper lain. Ini bermakna persaingan anda adalah amat tinggi sekali. Dan juga anda harus bijak untuk bermain dengan harga dan juga bermain dengan voucher, diskaun. Artinya marketing anda haruslah mantap untuk melawan dengan sejumlah besar dropshipper dan syarikat yang sama mengambil barangan tersebut dan menjual di Shopee, dan anda harus bertanding dengan mereka untuk mendapat jualan yang terbaik. Dan tambah buruk lagi jika ada dropshipper pula yang membeli secara pukal barangan tersebut di mana dia menjual barang yang sama dengan kita, dia beri secara pukal dan dia menjual lebih murah pada kita, pada dropshipper lain Ini juga merupakan cabaran yang hebat Oleh itu, sebagai seorang dropshipper yang berniaga di Shopee, kita sentiasa harus bergerak fikiran kita harus bergerak setiap hari, di mana kita nak mencari produk-produk yang winning, produk-produk yang kurang cabaran, produk-produk yang harga yang boleh bersaing dengan jualan kita di Shopee. So setiap langsung ia menambah baikkan anda punya strategi marketing anda dari semasa ke semasa. Itulah kelebihan dropshipper daripada hasil cabaran yang hebat itu Itu salah satu pada itu yang paling penting untuk saya. Untuk saya dropshipping ini disebabkan harga dan juga produk yang hampir sama yang dijual oleh pelanggan-pelanggan, oleh buyer-buyer yang lain atau seller-seller yang lain. Minta maaf salah sebut lagi. Seller-seller yang lain yang sama dengan anda. Memang cukup payah memang penat. Kadang-kadang dalam tanda buat produk listing yang baik, anda fikir ini ada winning product tapi rupanya dia bukan winning product. Dia tidak laku. Seperti yang saya lakukan, banyak kali dia berlaku ini ada perkara normal Saya sendiri pun di kedai Shopping Maniac kita kita punya Shopping Maniac, kita kedai tertera kita, saya sendiri punya lebih kurang dalam 15 winning product tapi setakat ni hanya 2 winning product saja yang berjalan dengan lancar. Yang lain semua agak tenggelam Tapi dalam semasa kita harus buat research produk manakah yang memberikan saingan yang rendah di kedai Shopee tersebut. Okey. Nombor 2 pula di mana kesusahan kita untuk buat Shopee Ads. Okey. Shopee Ads ini bergantung kepada kita nak buat kita harus pastikan margin keuntungan kita yang paling sedap untuk buat dalam lebih kurang 50% daripada harga barangan. Itu pendapat saya sebab jika barangan tu bawah daripada 10% kita dah buat Shopee Ads boleh, tetapi kita kena pastikan jumlah Shopee Ads yang contoh satu barangan tu untungnya 5%, katakan so anda buat Shopee Ads berharga 3%. Kadang-kadang ada juga Shopee Ads keyword yang terlalu mahal ada 8% atau 9%. Nak ambil takut kalau kau ambil ini satu klik 9%, orang beli satu produk, aku hanya dapat
rugi 40 sen. Betul. Margin untuk saya 50 sen. Saya buat Shopee Ads dengan gunakan keyword yang ni power ni, bagus ni. Tapi saya, kalau juga orang beli satu, saya akan rugi lah. Jika orang klik kan, based on klik. Wah, bahaya ni. Itu yang semuanya menimbulkan masalah kepada pedagang-pedagang online dropshipping. So untuk membuat iklan, dia alamak risau, takut. Sebab margin kita, untung kita terlalu rendah, boleh menyebabkan kerugian. Dan saya jamin, dan saya rasa anda pun telah melalui pengalaman ini. Dan sebab saya telah melaluinya, di mana kadang-kadang kita terlalu eager. Wah, memanglah kita punya barang untung 50 sen. Tapi kalau aku buat iklan 90 sen, jika orang beli banyak, dapat untung lebih. Aku buat bundle sale lah, 3 buy 3, dapat potongan harga, aku ada untung lah dalam 30 sen, 40 sen. Itu pandangan kita. Buat dia beli satu, semua beli satu-satu, rugi semua. Itu masalah kita daripada dari Shopee Ads lah. Kecuali produk yang kita jumpa tu adalah produk yang winning. Itu sebabnya saya memberitahu produk listing kita harus power. Di mana sebagai seorang dropshipper, kita pun harus juga sentiasa mencari trafik secara organik untuk dapat membantu kita mengurangkan kos daripada Shopee Ads, dan juga kita boleh menarik jualan sampingan atau produk-produk lain. Sebab untuk dropshipper, untuk buat Shopee Ads adalah amat sukar. Sebab itu saya telah memberikan sedikit ilmu bagaimana untuk membuat Facebook Ads. Okey, Shopee Ads based on klik. Orang klik, maka kita akan ramai seorang saya jumpa cari kata cerai tu, orang beli, klik, kita akan, kalau beli satu lah, kalau tak beli, tak beli. Kalau Facebook Ads pula, jika kita pandai buat marketing, kita jual di mana, di Facebook, kita buat iklan di Facebook atau di Instagram, so peluang untuk orang akan beli, kita klik dan beli ada lebih banyak lagi lah. Ini adalah cara-caranya lah. Mungkin kita boleh buat iklan menggunakan carousel, banyak produk-produk yang bergerak kan, untuk memberikan pilihan kepada pelanggan kita membeli produk kita. Kadang-kadang untuk produk macam ni kita perlukan iklan berbayar dengan teknik yang lain. Ini semua saya akan berikan penerangan lebih lanjut lagi lah. Tetapi inti patinya, jika kita berniaga sebagai seorang Shopee Ads, sebagai seorang dropshipping, kita agak sukar untuk membuat iklan menggunakan Shopee Ads. Itu adalah masalah yang anda hadapi. Tetapi masalah inilah yang akan membantu anda pada masa akan datang. Kerana inilah cabarannya. Anda perlu mencari produk winning yang baik. Pada masa sama, anda harus mencari produk yang boleh memberi keuntungan jika anda membuat Shopee Ads. Susah tak seorang dropshipping? Memang susah untuk seorang dropshipping. Inilah cabaran yang perlu anda ikut, anda harus lalui, anda kena lalui untuk memahami bagaimana pahit maunya sistem bisnes online ini. Okey. So yang ketiga, stok. Contoh, kita dah buat iklan cantik, sales tinggi, tetapi stok yang syarikat yang kita ambil ni tak banyak. Mungkin dia ada lebih kurang 60 pieces stok aja. Tetapi produk yang kita jual ni tengah laku ni. Setiap hari jual 3 pieces, 6 pieces. Tapi stok yang save value atau committed katakan memberi pada kita tidak tinggi. Akhirnya stok pun jadi kosong tapi sales ada. Dan terpaksa kita delistkan dulu winning produk kita yang tengah laku hangat ni, dan simpan ke dalam delist atau kita bagian sold out ni area. Ini adalah cabaran yang harus anda hadapi kerana anda tidak kawal stok. Yang kawal stok adalah syarikat dropshipper tersebut. Kita hanya orang tengah saja. Dan jika kita dapat satu produk yang baik, tetapi produk itu tiba-tiba stoknya kurang, kerana bukan kita seorang saja yang menjual produk tersebut, betul, ramai yang menjual produk tersebut. Inilah masalah yang kita sering hadapi dan anda akan hadapi juga di mana tiba stok tak ada. Frustrated, betul lah, memang frustrated di mana kita dah tengah cantik jual Shopee Ads kita pun memang keyword yang memang kena cantiknya, dan orang pun trafik pun tengah tinggi, dan pula tu ada upsell pula, barang dia membeli, dia beli barang ni, dia nampak barang kita, dia beli lagi barang based pada produk ini. Wow,
memang ngam-ngam, tetapi pump stok dah habis. Memang frustrated. Inilah masalah pada dropshipper yang menjual. So ini bermakna dari segi harga, dari segi produk yang serupa, dari segi iklan berbayar yang membantu pada margin keuntungan anda, yang keempat dari segi stok, ini semua menghantui orang kata dropshipper semua. So inilah cabarannya. Tetapi dari semasa ke semasa, jika anda nilaikan balik memang dropshipper ini, sebab tu saya menggalakkan anda menyertai dropshipping dulu untuk anda merasai kepayahan bagaimana untuk buat bisnes online ni. Saya tidak menggalakkan anda terus menjual produk sendiri atau kena menjual produk sendiri. Kenapa? Kerana anda tidak tahu apakah di sebalik ranjau-ranjau sebagai bisnes online at least sebagai dropshipping, kita dalam belanjakan shopping ads kita rugi. Anda kata kita rugi, kita tidak rugi banyak. Anda kata anda sendiri tidak bercita-cita untuk menjual produk sendiri. Contoh sekarang tengah popular buat sambal sambal ikan bilis, tengah popular sekarang. Anda suruhlah untuk anda buat 200 plastik sambal ikan bilis, tapi anda tidak ada pengalaman dari segi stok, dari segi harga, dari segi shopping ads dia. Anda tidak memahami apa persaingan yang berlaku. So mulai dropshipping yang anda buat ni, anda tidak punya pengalaman. Anda rasalah pada masa akan datang jika anda ingin menjual produk sendiri, sukar atau senang? Saya tanya pada anda benda ini. Dia akan menjadi lebih mudah dan potensi untuk anda jual produk anda lebih cepat sebab anda tahu teknik dia. Kerana produk anda sendiri adalah produk anda telah research dengan betul-betul teliti, dan anda tahu yang produk ini kurang saingan, anda buat dan anda jual. Betul. Itulah kelebihannya jika anda membuat bisnes dropshipping, pindah kepada founder atau produk anda sendiri. Anda jadi lebih mudah dan sales anda dalam masa yang terdekat pasti akan dapat sales. Ini berdasarkan pengalaman saya juga. Memang cukup mudah. Jika ada barang sendiri, ada cuba jual. Memang cukup mudah untuk dijual. Memang makan masa, tapi kita dah tahu teknik dia kan. Bayangkanlah Shopee satu hari ada lebih kurang 2 juta 3 juta orang datang barang dropshipping yang semula produk harga persaingan yang tinggi, lepas tu Shopee Ads yang susah nak buat, kita mampu jual. Apatah lagi kalau produk kita sendiri yang kita telah kaji secara mendalamnya, kita dah tengok saingan dia, produk brand kita sendiri, saingan tak ada. Kalau ada pun sikit, mesti boleh jual sebab pengalaman kita ada. Apa saja boleh jual di Shopee. Jangan fikir saya ada jual ni lah. Apa saja boleh jual di Shopee. Cuma method marketing, product listing, winning produk kamu, maintenance kamu, advances kamu haruslah ada. Ilmu di dada mesti ada. Sebab itulah anda kena beli Shopee Financial untuk saya, e-book saya kan, promosi sikit lepas tu anda akan upgrade diri anda upgrade dari semasa ke semasa. So jika orang tanya kepada saya, dropshipping senang. Dropshipping is not easy bro, not easy bro. Memang susah. Orang yang betul-betul boleh melalui dropshipping ini, dia pasti boleh melalui dia boleh jual apa sahaja. Itu mengikut jaminan saya. Kerana kecabaran dropshipping adalah terlalu tinggi. Bukan semua orang boleh buat. Saya tahu anda memang untuk pemula-pemula Shopee, saya tahu kepayahan anda. Memang saya berikan tutorial dan pendapat dan idea untuk anda menjual produk. Tetapi saya tahu bukan sukar tapi bukan senang mau senang, betul. Tapi boleh senang jika kita tabah, sabar, disiplin, dan kemudian kita buat planning untuk naik setingkat lagi, naikkan level kita dari setingkat ke setingkat. Semua mesti ada leveling dia, tingkat-tingkat dia. Jangan terus nak terjun, nanti semua tergolek. Okey lah. So saya jawab soalan, dropshipping adakah mencabar? Ya, mencabar. Dropshipping adalah amat mencabar, dan dari dropshipping yang mencabar ini sebenarnya juga merupakan satu lesson learn untuk kita untuk maju lebih depan ke hadapan. Alright. Okey, cuba dropshipping dulu. Test diri anda.
Uji diri anda. Jika dapat harungi dropshipping, maka anda boleh harung apa sahaja. Okey. Assalamualaikum. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, di mana saya memberikan tutorial mengenai Shopee. Lepas tu saya beri tutorial tentang Facebook Ads, di mana iklan bayar menggunakan Facebook, dan juga saya mengajar teknik blogging, di mana ketiga-tiga ini, Shopee, Facebook Ads dan juga blogging merupakan satu kesinambungan yang cukup power untuk anda memulakan perniagaan anda pada saat datang. Okey, assalamualaikum.